أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dapatlah sama-sama kita melaksanakan kewajipan kita, iaitu salat fardhu maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dengan izinnya pada malam ini dapatlah saya bersama-sama tuan-tuan dalam kelas talaqi Al-Quran ataupun tahsin Al-Quran. Bermakna tahsin ni percantikan, percantikan bacaan Al-Quran. Okey, insya-Allah. Okey, kita tak nak buang masa, kita akan sambung kelas talaqi Al-Quran kita, suratul Adiyat. Suratul Adiyat. Okey, kalau boleh tuan-tuan, kita ada Quran di tangan lah, supaya saya baca, kita boleh semak bacaan tu, dan kita akan keluarkan sedikit hukum-hukum tajwid di surah Al-Adiyat, insya-Allah. Okey, muka surat 599. Kita boleh buka muka surat 599. Suratul Adiyat. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah sebelum kita mulakan bacaan talaqi kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, alhamdulillah. Okey, kita akan mulakan dengan bacaan A'udzubillah dan kita teruskan membaca ayatnya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا. Okey, insya-Allah ayat pertama kita keluarkan sedikit hukum-hukum tajwid di ayat yang pertama.
Okey, apabila kita nampak dalam Quran lam bertanda sukun, alif lam bertanda sukun, sebelumnya baris hidup. Baris hidup ni baris atas, baris bawah, baris depan. Bertemu dengan alif lam sukun. Itu kita panggil hukumnya alif lam qamariyah. Okey? Alif lam qamariyah. Kalau kita nak nampak dalam Quran, sebelum alif lam yang bertanda sukun, sebelumnya baris atas, itu kita bagi nama hukumnya alif lam qamariyah. Okey? Bacaannya jelas. Tetapi bunyi macam seakan-akan dengung wal'a. Kita kena keluarkan sifat huruf lam. Okey, sifat huruf lam tu tawassuk. Tidak boleh putus. Kalau kita baca jangan putuskan sifat lam. Okey, macam-macam al-Fatihah, alham. Sikit kita kena keluarkan sifat lam supaya bacaan lam tu tidak ada lantunan. Sebab lam mati kan huruf sakinah. Huruf sakinah ni tidak boleh melantun, melainkan huruf qalqalah. Okey, insya-Allah. Boleh dapat yang pertama, hukum yang pertama wal'an. Wal tu baris hidup, baris atas bertemu dengan lam sukun. Dia bagi nama hukumnya alif lam qamariyah. Okey. Yang kedua wal'a. Okey, dalam Quran kalau kita nampak di depan huruf hijaiyah, di depannya ada alif dan sebelum huruf alif tu ada baris atas. Okey. Sebelum alif tu ada baris atas bertemu dengan alif, tu kita bagi hukum mad asli alif. Supaya kita cakap macam tu supaya kita kenal mad asli ni. Kita kenal mad asli, tapi kalau kita kata mad asli alif, kita dapat hafal hurufnya sekali. Kalau kita jumpa waw, kita cakap waw. Kalau kita jumpa ya, kita cakap ya. Okey, dalam ayat yang pertama ni, macam ni kita nak kenal mad asli alif, tengok di sebelum alif tu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu di baris atas. Baris atas. Bertemu dengan alif yang tidak bertanda. Alif tu tidak ada tanda. Tak ada baris atas ke, tak ada baris bawah, tak ada baris depan. Tidak bertanda, kosong. Okey, itu kita bagi hukum mad asli alif. Supaya kita boleh hafal huruf mad asli. Kalau kata mad asli je, nanti kalau kita kata mad asli alif, kita boleh dapatkan huruf tu. Kita boleh hafal huruf mad asli tu insya-Allah. Okey, adiyah. Okey, ya tu. Tengok ya tu gambar di atas, lepas tu depan dia ada huruf mad asli alif. Alif tu tidak bertanda. Boleh nampak mad asli alif. Sebelum alif tu yang tidak bertanda, sebelumnya baris atas. Bacaannya kita kena dua harakat bacaannya. Wal adiyat, dua harakat bacaan. Okey, dab. Tu kita bagi hukumnya qalqalah kubra. Qalqalah yang itu kita bagi hukum qalqalah sughra. Okey, maaf kalau kubra tu dia berlaku di akhir kalimah. Yang berlaku di tengah kalimah ataupun di tengah ayat tu kita bagi qalqalah sughra. Apa makna sughra? Qalqalah yang kecil. Qalqalah tu maknanya lantunan. Sughra tu kecil. Lantunan yang kecil. Macam ni kita nak baca qalqalah sughra ni. Kita baca bacaan tu tidak boleh putus. Kita kena baca lembut. Wal adiyati dhabha. Tak boleh baca wal adiyati dhabha. Tidak boleh, bacaan tu tidak boleh putus. Wal adiyati dhabha. Jangan bagi bacaan tu putus. Kita kena sambung. Lantunannya kecil sahaja. Okey? Boleh nampak? Ni berlakunya qalqalah ni berlakunya dengan qalqalah ba. Huruf qalqalah kan ada 5. Ni berlaku dengan qalqalah ba. Okey? Ingat kalau dalam Quran kita jumpa qalqalah yang duduk di tengah ayat. Tu kita bagi nama qalqalah sughra. Qalqalah kecil. Okey, apabila kita nampak di akhir kalimah,
Di akhir kalimah kita nampak ada dua baris. Dua baris itu kita bagi nama hukumnya mad iwad. Mad iwad. Macam mana kita nak kena mad iwad ni? Kita tengok di akhir kalimah ada dua baris. Bacaan dia kita kena hilangkan satu baris dalam bacaan. Dalam tulisan memang dua. Tapi dalam bacaan kita kena hilangkan satu. Satu baris. Nanti kita baca dhabaha. Tak ada kita baca dhabahan. Ma'iwad ni kita kena hilangkan satu baris dalam bacaan. Okey, bacaannya dua harakat. Dhabaha. Okey, boleh? Di akhir kalimah yang ada dua baris tu hukumnya mad iwad. Mad iwad. Cara bacaannya kita kena hilangkan satu baris. Dhabaha. Kalau kita nak sambung tak apa. Sambung akan jadi hukum ikhfa. InsyaAllah. Okay, kita masuk ayat yang kedua. Fal muriyati qadha. Okey, cuba. فالموريات قدحا Okey, insyaAllah. Okey, ni kita bagi hukum apa? Fal. Kita jumpa lagi. Alif lam. Alif lam. Lepas tu sebelumnya baris hidup bertemu dengan alif lam sukun. Kita bagi hukum alif lam qamariyah. Boleh nampak tak? Macam ni. Kalau kita nak kena alif lam qamariyah, tengok lam alif tu bertanda sukun atau bertanda mati yang bulat setengah tu sebelumnya baris hidup. Baris hidup tu apa? Baris atas, bawah, depan. Okey, bertemu dengan alif lam sukun, tu kita bagi nama alif lam qamariyah. Okey. Okey, mad asli kita kena ingat mad asli, huruf mad asli ada 3. Yang pertama alif, waw, ya. Sekarang ni kita jumpa waw. Macam mana kita nak kena mad asli waw tu? Tengok. Waw yang tidak bertanda. Waw yang tidak bertanda sebelumnya baris depan. Kalau dalam Quran kita nampak waw tu tidak ada tanda apa-apa. Sebelumnya baris depan, tu kita panggil hukumnya mad asli waw. Kalau alif tadi, alif tidak bertanda sebelumnya baris atas. Kalau waw sebelum waw tu tidak bertanda, mesti berbaris depan. Bacaannya dua harakat kita kena panjangkan. Riya. Kita jumpa lagi mad asli alif. Okey, ya tu baris atas. Lepas tu bertemu dengan alif yang tidak bertanda, itu mad asli alif. Bacaannya dua harakat. Tiqad. Okey, kita jumpa lagi. Qalqalah sughra. Ni qalqalah ni berlaku dengan huruf dal. Tadi kita jumpa qalqalah sughra berlaku dengan huruf ba. Ni berlaku dengan huruf dal pula. Sama juga lantunan dia, tapi huruf sahaja berbeza. Okey. Qadha. Bacaan tu tidak boleh sampai terputus. Fal muriyati qadha. Okey, lembut je. Lantunan tu ada tapi lantunan yang kecil. Qadha. Okey, qad tu qalqalah sughra dal. Okey, berlakunya dengan huruf dal. Okey, ha. Kita jumpa lagi di akhir kalimah yang ada tanda dua tu kita bagi hukum mad iwad. Okey, sebutan dia ain waw dad. Iwad. Dad kan tidak boleh lantunan kan? Kita kena berlatihlah. Iwad kena pegang. Okey, mad iwad dia berlaku di akhir kalimah. Okey, bacaan dia kita kena hilangkan satu dalam bacaan. Hilangkan satu baris dalam bacaan tu. Qadha. Dua harakat bacaan ni. Boleh dapat insya-Allah. Okey, insya-Allah. Kita masuk ayat yang ketiga. Fal mughirati subha. Cuba. Haywa. Okey, insya-Allah kita tengok fal. Kita jumpa lagi alif lam. Alif lam qamariyah, insya-Allah. Dah boleh nampak dah tu. Macam ni kita nak kena alif lam qamariyah, sebelumnya mesti berbaris
Atas bertemu dengan lam sukun insya-Allah. Okey, muri. Muri, tengok ya yang tidak bertanda sebelumnya baris bawah. Tu kita bagi hukum mad asli ya. Tadi kita dah jumpa alif. Alif sebelumnya mesti berbaris atas. Waw sebelumnya mesti berbaris depan. Ya sebelumnya mesti berbaris bawah. Kita dah kenal lah. Lepas ni senang kita nak baca Quran sebab dah ada ilmu. Oh, ni hukum mad asli. Bacaannya 2 harakat. Okey, insya-Allah boleh. Okey, muri itu mad asli ya. Ra. Ra kena tebal, ra tebal. Okey, tengok ra tu baris atas bertemu dengan alif yang tidak bertanda. Tu kita bagi hukum apa? Mad asli alif. Boleh nampak InsyaAllah Haji InsyaAllah. Allah Ta'ala memberi kefahamannya. Kita kena banyakkan doa insyaAllah. Okey. Tisub. Kita jumpa lagi. Qalqalah sughra. Berlakunya dengan huruf ba. Lantunan kecil. Subha. Subha. Lantunan ni lantunan tu kena kecil. Subha. Okey. Ha tu kita bagi hukum mad iwad lagi. Kalau kita jumpa di akhir kalimah yang baris 2, hukumnya mad iwad. Macam mana cara bacaannya? Kita kena hilangkan satu baris dalam bacaan kita. Boleh nampak Boleh InsyaAllah Bacaannya 2 harakat sahaja. Okey, kita masuk ayat keempat. Fa'atha. Jaga huruf sa. Huruf sa keluar hujung lidah, hujung gigi. Hujung lidah, hujung gigi atas. Huruf sa. Hujung lidah kita letakkan dekat hujung gigi atas. Sa. Sa. Za. Jangan jaga. Huruf sa dengan za dia sama tempat keluar. Tapi perbezaan huruf sahaja. Huruf za kita kena berlatih. Sebab apa? Sebab dalam suratul Fatihah ada huruf za. Siratal ladzi. Kalau kita baca siratal ladzi. Haywa pula. Kalau kita baca siratal ladzi, maka dah tertukar huruf. Rosak bacaan. Kena hati-hati. Huruf za kena berlatih. Zaziru, zaziru, zaziru. Kalau kita dah usaha tak dapat juga, insya-Allah dimaafkan. Yang penting kena ada kesungguhan untuk kita perbaiki sebutan huruf tu insya-Allah. Okey. Okey, fa'atha huruf sa hujung lidah, hujung gigi atas. Okey, ra tebal. Okey, macam mana kita nak kenal ra tebal? Ra bertanda mati sebelumnya mesti berbaris atas dan baris depan itu kita bagi namanya ra tebal. Kita kena tebalkan ra tu. Fa'athar. Fa'athar. Tebalkan. Jangan fa'athar. Fa'athar. Tak nak. Kita kena munculkan sedikit. Fa'athar. Fa'athar. Jaga. Fa dulu. Jangan fa'athar. Sebab ra tu dah tebal. Kita dah terikut sekali. Fa'athar. Kena jaga-jaga. Fa'athar. Kena dapatkan huruf sa dulu. Fa'athar. Fa'athar. Kena sebiji-sebiji baca. Okey. Nabihi. Nabihi. Tu kita bagi hukum mad silah qasirah. Okey, macam mana kita nak kenal mad silah ni? Macam mana kita nak kenal mad silah qasirah? Okey. Mad silah qasirah ni kita nak kenal, tengok ha dhamir tu. Dia boleh berlaku tiga keadaan juga. Boleh berlaku dengan alif, boleh berlaku dengan waw, boleh berlaku dengan ya. Yang ke ayat ni mad silah qasirah ni berlaku dengan huruf ya. Kenapa dengan huruf ya? Sebab ha dhamir tu baris bawah bertemu dengan ya. Bertemu dengan ya. Bacaannya 2 harakat sahaja. Okey, mad silah qasirah bacaannya 2 harakat.
fa'atharna bihi. Boleh nampak? Kalau dalam Quran kita nampak ha dhamir, ha dhamir tu kalau bertemu dengan alif, ha tu mesti berbaris atas. Bertemu dengan alif. Kalau ha dhamir tu baris depan bertemu dengan waw. Waw kecil. Kalau ha dhamir tu baris bawah akan bertemu dengan ya. Dia ada tiga huruf tu dia akan bertemu. Dia akan berlaku dengan 3 huruf. Alif, waw, ya. Okey, boleh. Bacaannya 2 harakat sahaja. Naqa'a. Kita jumpa lagi qalqala sughra berlakunya dengan huruf qaf. Kena berlatih qalqalah ni. Kena makan kuih akak banyak-banyak. Qalqalah qaf ni kena makan kuih akak banyak-banyak. Dia permudahkan insya-Allah. Okey. Naqa'a. Nak jadi huruf kaf. Naqa'a. Kita kena dapatkan lantunan huruf qaf tu balik. Jangan nak huruf apa tu? Naqa huruf qaf. Kalau kaf pun boleh jadi. Dia mesti kena dapatkan huruf qaf tu balik. Naqa. Jangan tak nak. Naqa. Kena berlatih sebut kuih akak. Kuih akak. Supaya kita tenang dapatkan lantunan qaf tu. Okey, naqa. Naqa'a. Okey, naqa tu tadi qalqalah sughra dal. Dia berlaku dengan lantunan dal. Okey. Kita jumpa lagi mad iwad. Boleh nampak mad iwad ni? Mad iwad ni duduk di akhir kalimah ataupun di akhir ayat. Kita tengok kalau akhir kalimah je, ada tanda 2 tu, bacaannya kita kena hilangkan 1 baris. Insya-Allah. 2 harakat bacaannya. Okey, kita masuk ayat kelima. Fawasa. Jaga huruf sa dulu sebab huruf ta tu dah tebal. Jangan kita baca fawasa ta. Sa jadi sa. Fawasa. Fa senyum, wa senyum, sa senyum. Baru muncul. Fawasa ta. Jangan fa wo so. Jangan. Fawasa ta. Kena satu-satu. Fawasaqna bihi. Bawa bacaan tu jelas. Okey, fawasaqna bihi jam'a. Okey, cuba. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okey, kita terangkan sikit tajwid di ayat yang kelima. Fawasaqa. Ni qalqalah ta. Ni qalqalah sughra berlaku dengan huruf ta. Jaga sa tu kita kena nipihkan dulu. Fawasata. Okey, lantunannya kecil, tidak boleh sampai putus bacaan kita. Okey, sambung. Fawasatna bihi. Kita jumpa lagi mad silah qasirah. Ni maksilah qasirah berlakunya dengan huruf ya lagi. Tadi ayat keempat pun huruf ya. Huruf ayat kelima pun berlakunya dengan huruf ya juga. Maksilah qasirah berlaku dengan huruf ya. Okey. Jam mim tu huruf sakinah. Okey. Huruf sakinah, huruf mati, tidak boleh melantun. Okey. Jangan kita baca jama'a. Supaya tak nak bagi melantun, kita kena keluarkan sifat mim tu sedikit. Sifat mim apa? Sifat mim sifat gunnah. Bermakna gunnah, dengung. Okey. Sikit je. Jam'a. Okey, supaya bacaan tu tidak jadi melantun. Okey, macam kita baca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita kena keluarkan sifat nun. Nun tu dia ada sifat dia. Mim pun ada sifat dia, sama sifat. Nun dengan mim sama sifat. Sifat dia gunnah. Kita kena keluarkan sikit dengung supaya bacaan tu tidak melantun.
Kalau Al-Fatihah kalau kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dah rosak bacaan dah tu. Sebab ada lantunan. Okay, kita takut-takut menambah huruf. Kena jaga. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Lembut. Okay, supaya kita keluarkan sifat huruf tu supaya bacaan kita lembut. Tak ada, kalau kita tak keluarkan sifat huruf, bacaan jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jadi laju. Kalau kita keluarkan sifat huruf, siratal ladzina an'amta alaihim, kan lembut kan? Okey, insya-Allah. Jaga. Al-Fatihah kita kena semak balik supaya tidak ada lantunan bacaannya. Okey, mad iwad lagi mad iwad boleh nampak dah mad iwad. Dia berlaku di akhir kalimah. Di atas huruf tu ada tanwin. Dalam bacaan kita kena hilangkan satu baris, insya-Allah. Bacaannya 2 harakat sahaja. Okey, itu teruskan dengan ayat ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Okey, cuba. Innal insana li rabbihi lakanud. Alhamdulillah. Okey, kita terangkan tajwid sedikit di ayat yang ke-6 ni. Inna. Kalau kita nampak dalam Quran, nun yang bertanda sabdu. Sabdu faham Ada banyak nama. Tasdid, syiddah. Tapi kita bagi bahasa Melayu. Apabila kita nampak dalam Quran, nun yang bertanda sabdu dan mim bertanda sabdu, kita kena dengungkan. Apa hukum? Wajibul gunnah. Bermakna wajibul. Wajib dengung. Jaga-jaga ni saya nak sentuh sikit. Dalam bacaan tahiyat akhir. Salawat Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad. Jaga-jaga. Jangan kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Huruf yang besar tu dia ada 2 huruf. Kalau kita tak dengungkan, maka hilang satu huruf. Maka rosaklah bacaan. Kena jaga. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah Allah kena panjang walaupun tidak ada alif. Jangan kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hilang alifnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Habis rosak bacaan. Sebab kita tak panjangkan kalimah Allah. Tulillah. 2 harakat. Lepas ni kita semak balik bacaan tahiyat akhir kita. Kenapa? Sebab bacaan tu bacaan yang penting. Al-Fatihah, tahiyat akhir ni bacaan yang penting. Okey? Kita kena semak balik insya-Allah. Okey. Ayat ke-6 ni inna, hukumnya wajibul gunnah. Nal, baris hidup bertemu dengan alif lam sukun. Kita bagi hukumnya alif lam qamariyah. Boleh nampak? Insya-Allah Okey, insa. Nun mati bertemu dengan sin. Itu kita bagi hukum ikhfa haqiqi. Okey? Ikhfa haqiqi sin. Dia berlaku dengan huruf sin. Bacaan dia, lidah kita kena tengah-tengah. Seakan-akan lidah kita tergantung. Seakan-akan bacaannya ada G. Okey? Insa. Insa. Jangan kenakan langit. Kalau kenakan langit akan jadi jelas bacaan. Insa. Insa. Nak macam ular lah. Kena tangan sekali. Model boleh lidah tu. Dia tengah dengung Okey. Sa. Dah jumpa lagi mad asli alif. Insya-Allah. Okey, na li rabbihi li rabbi. Apabila kita nampak dalam Quran huruf yang bersabdu, kita kena beratkan bacaan. Dan kita kena sebut balik huruf yang bersabdu tu. Li
li rabbihi. Okey, bihi tu kita jumpa lagi hukum mad silah qasirah. Berlaku dengan huruf ya. Sebab dia boleh berlaku 3 huruf. Kalau kita kata mad silah qasirah sahaja, kita tak tahulah huruf mad silah tu ada apa. Ada berapa? Kalau kita kata mad silah qasirah berlaku dengan huruf ya. Oh, huruf ya dia ada. Berlaku dengan huruf waw. Oh, huruf waw ada. Berlaku dengan huruf alif. Oh, kita dah dapat dah. Oh, mad silah qasirah hurufnya ada 3, alif, waw, ya. Kat itu kita boleh hafal huruf sekali huruf hukum tu kan. Kalau kata mad silah qasirah je, tak tahulah hukum tak tahu huruf tu, huruf Okey, insya-Allah. Lakanud. Okey, lakanud. Hukumnya mad arid lis-sukun. Okey, kita datangkan dal tu sukun. Jadilah hukumnya mad arid lis-sukun. Berlakunya dengan mad asli waw. Tengok. Kan waw tu tidak bertanda, sebelumnya baris atas kan hukumnya mad asli. Kan? Ni kita datangkan waqaf kepada bacaan ni. Bacaan ni memang waqaf. Kita datangkan dal tu datangkan sukun ataupun mati. Jadilah hukum mad arid lis-sukun. Berlakunya dengan huruf dal. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab mad arid lis-sukun ni boleh berlaku 2 keadaan. 2 hukum. Yang pertama dengan mad badal dan mad asli. Ni berlaku dengan ayat ni dengan mad asli waw. Boleh nampak tak? Mad asli waw kan sebelum waw yang tidak bertanda mesti berbaris depan. Okey, insya-Allah Bacaannya 2, 4, 6. Kalau kita jenis berlagu, innal insana li rabbih lakanud. Boleh, tak ada masalah. Okey. 6 harakat boleh. Okey, insya-Allah. Okey, kita teruskan ayat yang ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Cuba. Haywa. Okey, kita terangkan tajuk sedikit. Wa inna. Kita dah ingat dah. Kalau dalam Quran nampak huruf yang nun bersabdu ataupun mim bersabdu, kita bagi hukum wajibul hunnah. Mesti kena dengung. Wa inna, 2 harakat bacaan dia. Wa inna. Okey, 2 harakat bacaannya. Dengungnya 2 harakat. Okey, hu. Kita jumpa dah mad silah qasirah berlakunya dengan huruf waw. Tengok. Ha dhamir tu pada depan, lepas tu bertemu dengan waw kecil tu. Tu mad silah qasirah waw. Boleh? Tadi kita jumpa yang sebelum-sebelum ni huruf ya. Ha dhamir pada bawah bertemu dengan ya. Ni kita dah jumpa ha dhamir bertemu dengan waw. Mad silah qasirah waw. Okey? Okey, ala. Tengok, la tu pada atas bertemu dengan alif yang tidak bertanda. Kita bagi hukum mad asli alif. Ya tu anggap tidak ada pada bacaan. Ala tu, ya tu anggap tidak ada pada bacaan. Ya tu rumah kepada alif tu. Okey? Kita baca ala sahaja. Mad asli alif. Okey, dha. Kita jumpa lagi mad asli alif. Okey? Likala syahid. Okey, kita datangkan dal tu sukun, akan jadi hukum mad arid lisukun berlakunya dengan mad asli. Boleh nampak tak? Kalau mad asli, ya yang tidak bertanda sebelumnya mesti berbaris bawah. Kat sini mad arid lisukun berlakunya dengan mad asli ya. Tengok kan? Ya tidak bertanda, ha tu pada bawah. Boleh nampak tak? Tadi yang lakanu tu mad arid lisukun ni berlakunya dengan huruf mad asli waw. Yang la syahid ni berlakunya dengan mad asli ya. Okey, bacaannya 2, 4, 6. Okey, insya-Allah. Kita teruskan ayat yang ke-8. Wa innahu
lihubbil khairi lasyadid. Okey, cuba. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi hukum wajibul gunnah. Wa inna. Jumpa lagi hukum wajibul gunnah. Dengungkan dua harakat. Hu. Kita jumpa lagi mad silah qasirah waw. Berlaku dengan huruf waw, Okey, bacaannya dua harakat. Hu li hubbi. Beratkan bacaan. Li hubbi. Li hubbi. Huruf besar dulu tu kita kena tekankan sedikit bacaannya. Bil baris hidup kasrah ataupun baris bawah bertemu dengan alif lam yang bertanda sukun, kita bagi hukum alif lam qamariyah. Okey, insya-Allah boleh? Okey, insya-Allah. Kenapa Ustaz akan dengar bacaannya? Kita keluarkan sedikit sifat huruf lam. Tidak boleh putus, Okey, li hubbil khai. Ni tidak ada hukum kita bagi bacaan lin. Kalau dalam Quran kita nampak ya sukun, ya mati ataupun waw mati. Sebelumnya baris atas kita bagi bacaan lin. Apa makna lin? Lin ni lunak. Khai lunak. Jangan khai keras, lunak. Li hubbil khai lunak bacaan. Rila syadid. Kita datangkan sukun kepada dal tu, jadilah hukumnya mad adid disukun berlakunya dengan mad asli. Ya, insya-Allah boleh dapat tu insya-Allah. Okey. Okey, kita teruskan ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Okey, cuba. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan hukum tajuknya. Afala. Tengok. La tu kalau kita nampak lam alif macam tu, dia alif, lam dan alif. Disambungkan jadi tulisan macam tu. Okey, kalau kita nampak dalam Quran, lam alif macam tu satu baris, lam tu akan jadi panjang. Okey, kalau lam alif tu dua baris, satu atas lam, satu atas a, bacaan lam tu jadi pendek. Satu lagi, lam alif yang sama, di atas lam tu ada, lepas tu di tengah tu ada hamzah. Itu lam alif tu kena jadi panjangkan bacaan. La panjang. Kalau ni la sahaja. Kalau yang kedua la. Yang ketiga la. Kalau kita jumpa dalam Quran, tiga lam alif ni kita kena baca macam tu, Okay, insya-Allah. Kalau afala ni hukumnya mad asli alif. Okey. Ya ni mim, ain ni huruf sakinah. Huruf sakinah ni huruf mati. Okey. Lepas tu kita kena keluarkan sedikit sifat huruf ain. Tawassub tidak boleh putus. Afala ya'lamu. Kena pegang. Afala ya'lamu. Jangan afala ya. Tu mengejut. Kita tak keluarkan sifat huruf. Tu terputus bacaan. Afala ya'lamu idza mad asli alif. Okey. Jumpa lagi mad hukum huruf sakinah ain. Kita kena keluarkan sifat huruf tidak boleh putus. Firama. Kita jumpa lagi mad asli alif. Fil. Kita jumpa lagi alif lam qamariyah. Tengok fi tu sebelumnya baris bawah bertemu alif lam tu. Fi tu baris bawah bertemu dengan alif lam qamariyah, alif lam sukun. Kubur. Kita datangkan ra tu mati, jadilah hukum mad adid li sukun berlakunya dengan mad asli. Wow. Kita dah kenal kan? Mad asli, waw tidak bertanda, sebelumnya mesti berbaris depan. Masya Allah.
Okey, bacaannya 246. 246. Okey, kita teruskan ayat yang ke-9. Wa hussila ma fis sudur. Okey. Wa hussi. Okey, huruf sad ni dia ada angin sikit, hamas. Hamas tu bermakna angin. Wa hussi sifat dia. Kita kena keluarkan sikit. Wa hussi hamas dia, angin Wa hussila ma. Ma tu hukumnya mad asli alif fissu. Fissu ni kita bagi hukum alif lam syamsiah. Berlakunya kaedah yang kedua. Di depan alif lam tu ada huruf yang bersabdu. Dia boleh berlaku dua keadaan. Yang pertama, di atas alif lam tu ada sabdu. Yang kedua, di depan huruf alif lam tu ada huruf yang bersabdu. Kalau kita nak kena hukum alif lam syamsiah. Sama juga macam alif lam qamariyah. Baris hidup, kalau alif lam qamariyah, baris hidup bertemu dengan alif lam sukun. Kalau alif lam syamsiah ni, baris hidup bertemu dengan alif lam yang ada sabdu yang pertama. Yang kedua, di depan huruf alif lam tu ada huruf yang bersabdu. Berlaku ayat 10 ni, berlaku kaedah yang kedua. Di depan huruf alif lam tu ada huruf yang bersabdu. Okay, kita kena beratkan bacaan. Fissudu, fissu. Dan kita kena keluarkan sedikit sifat sad, hamas. Angin sedikit. Okay, dur. Kita datangkan ra tu sukun, jadilah hukum mad alif li sukun. Berlakunya dengan mad asli. Wow, Masya Allah. Okey, kita teruskan ayat 11. Inna rabbahu bihim yawma idzil la khabir. Okey, cuba. Inna rabbahu bihim yawma idzil la khabir. Haywa. Okey, kita jumpa lagi. Nun sabdu hukumnya inna wajibul gunnah. Rabba. Kalau kita nampak huruf bersabdu, kita kena beratkan bacaan. Rabbahu bi. Kalau kita nampak dalam Quran, mim. Mim mati yang tidak bertanda. Mim mati yang tidak bertanda bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Okey. Bihim. Okey, kita jumpa mim mati yang bertanda bertemu dengan ya, itu kita bagi hukum izhar syafawi. Okey, izhar syafawi, mim mati ni ada tanda. Bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, izhar syafawi. Huruf dia Yau. Kita bagi bacaan lin. Tidak boleh jadi hukum lin. Ni bacaan lin. Apabila kita jumpa waw mati ataupun ya mati sebelumnya baris atas, bacaan lin kita bagi. Okey, hukum lin tidak boleh. Okey. Ma'id yauma idzil. Tanwin bertemu dengan lam, kita bagi hukum idgham bila gunnah. Berlaku dengan huruf lam. Supaya kita boleh hafal huruf idgham. Okey. Bacaannya jelas. Idgham bermakna masuk bila tu tidak gunnah, tidak boleh dengung. Tapi kenapa bacaannya seakan-akan dengung, kita kena keluarkan sifat lam. Yauma idzil, sifat lam tu kita kena keluarkan. Okey. Yauma idzil la khabir. Khabir. Okey. Itu hukumnya. Okey. Kita wakafkan ra tu, letakkan sukun kepadanya. Jadi hukum mad alif li sukun berlakunya dengan mad asli. Ya. Okey, mim tu kenapa Mim tu tidak ada apa-apa. Mim tu sekiranya nafas kita panjang, kita akan sambung dengan yauma idzil la khabirun bismillahirrahmanirrahim. Akan jadi hukum iqlab. Jangan kita baca la khabirum. Jangan. La khabir sahaja. Okey, panjang hukumnya mad alif li sukun.
panjang. Tapi kita kena nipiskan. Sebab di akhir kalimah tu huruf ra'. Ra' mati sebelumnya baris bawah kita kena nipiskan. Senyumkan. La khabir. Senyum. La khabir. Boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah kita baca sekali lagi daripada ayat pertama hingga ayat ke-11. Lepas tu kita boleh buat penutup insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Okey, sedikit lagi penambahan. Lakanud. Kita lupa nak terangkan sedikit. Lakanud. Tu ada qalqalah sughra. Qalqalah kubra. Kita ada dua hukum kat tu. Kalau kita wakafkan, bacanya boleh panjang 246 tu mad alif li sukun. Lepas tu lakanud. Lantunan dal tu kita bagi hukum qalqalah kubra. Qalqalah yang kena lantunannya tebal. Okey. Lakanud. La syahid. Tu qalqalah kubra juga. La syadid. Surah ni kita kena jaga. La syahid dengan la syadi. Tadi pun saya macam tertukar. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan kita pada malam ni ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedekahkan bacaan ini kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat ajma'in, dan kita niatkan pahalanya sekiranya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah kepada Allah yarham kedua ibu bapa kita. Allah yarhamah kepada kedua ibu bapa kita yang masih ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kubur mereka dengan satu-satu tamat-tamat syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kuburnya itu daripada lubang-lubang api neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan ada pahala insya-Allah taala.
Kita doakan supaya Allah Ta'ala memberikan kefasihan, kelembutan lidah kita ini supaya boleh membaca kalamullah hingga akhir ayat kita insya-Allah. Ya amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.